Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tentang karangan keselamatan negara tanggungjawab bersama. Perenggan pendahuluan. Pada adat langit terbuka ini, isu tentang keselamatan negara sering menjadi buah mulut dalam kalangan rakyat marhen, tambahan pula dengan ledakan teknologi yang semakin maju sekaligus mendatangkan kebimbangan terhadap status keselamatan negara. Keselamatan negara boleh ditakrifkan sebagai keadaan negara yang bebas daripada ancaman bahaya dan berkait rapat dengan perihal keselamatan, kesejahteraan dan keamanan. Namun begitu, perkara yang menjadi persoalan, apakah peranan dan tanggungjawab rakyat terhadap negara? Oleh itu, sebelum nasi menjadi bubur, ayo kita soroti peranan masyarakat dan ancaman yang dihadapi negara demi memastikan keselamatan negara terjamin. Ayat tema untuk pendahuluan ialah isu keselamatan negara menjadi buah mulut rakyat. Dan ayat keterangan pula, keselamatan negara adalah keadaan negara yang bebas dan berkait dengan keselamatan, keamanan dan kesejahteraan. Ayat rangsangan, apakah peranan rakyat kepada negara? Dan ayat arahan, ayo soroti peranan rakyat dan ancaman dihadapi negara agar keselamatan negara terjamin. Perkara menarik yang terdapat dalam pendahuluan ini adalah nasi telah menjadi bubur. Untuk mendapatkan pendahuluan yang baik, kita memerlukan kelima perkara ini. Baiklah, kita pergi kepada perenggan yang kedua. Keselamatan negara akan lebih terjamin sekiranya setiap warga negara mengamalkan sikap toleransi. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap toleransi yang tinggi merupakan faktor kepada keamanan dan keharmonian negara. Contohnya, sikap toleransi amat penting dalam kehidupan berjiran bagi menimbulkan keselesaan dan keharmonian yang berterusan. Kesannya, perpaduan negara menjadi lebih kukuh berpunca daripada kejiranan yang muafakat. Bab kata peribahasa, muafakat membawa berkat. Oleh itu, sudah terang lagikan bersuluh sikap toleransi merupakan tunjang kesejahteraan negara. Ayat isi mengamalkan sikap toleransi. Huraiannya merupakan faktor kepada keamanan negara. Ayat contoh, sikap toleransi amat penting dalam kehidupan berjiran bagi menimbulkan keselesaan dan keharmonian yang berterusan. Ayat kebat ataupun kesan, perpaduan negara menjadi lebih kukuh berpunca daripada kejiranan yang muafakat. Ayat penegasan, oleh itu, sudah terang lagikan bersuluh sikap toleransi merupakan tunjang kesejahteraan negara. Perenggan ketiga isi yang kedua, selain itu, menghormati perbezaan antara kaum dan agama dapat merupakan lagi keselamatan negara. Hal ini bersangkut paut dengan nilai sesuatu kaum, etnik, agama dan sebagainya. Contohnya, baru-baru ini negara digempakan dengan tindakan individu yang tidak bertanggungjawab menghina pakaian tradisional etnik di Sabah dan Sarawak dan telah mendapat perhatian warganet. Perkara ini mendatangkan kemarahan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Bab kata pepatah, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Kesannya, pelbagai pihak tampil membuat laporan polis supaya pihak berkuasa mengambil tindakan selanjutnya. Maka, jelaslah bahawa menghormati antara satu sama lain sangat penting bagi mengelakkan perbalahan di kemudian hari. Isi bagi perenggan ketiga adalah menghormati perbezaan antara kaum dan agama. Huraiannya berkaitan dengan nilai sesuatu kaum, etnik, agama dan sebagainya. Ayat contoh pada isi, negara digempakan dengan tindakan individu yang tidak bertanggungjawab menghina pakaian tradisional etnik di Sabah dan Sarawak yang telah mendapat perhatian warganet. Dan perkara ini juga mendatangkan kemarahan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Ungkapan menarik terdapat dalam perenggan, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Ayat kebat, pelbagai pihak tampil membuat pelaporan polis supaya pihak berkuasa mengambil tindakan selanjutnya. Dan ayat penegasan, menghormati antara satu sama lain sangat penting bagi mengelakkan perbalahan di kemudian hari.
Seterusnya, pihak keselamatan perlu bersedia menghadapi pelbagai ancaman. Salah satunya ialah serangan lanun dan pengganas. Memetik laporan akhbar berita harian pada tarikh 17 Januari 2021, kegiatan lanun dan rompakan bersenjata di laut meningkat sebanyak 17% di Asia. Yang jelas menunjukkan Malaysia turut tidak terkecuali. Contohnya, peristiwa Lahad Datu pada tahun 2013 iaitu Ops Daulat telah meninggalkan sejarah hitam kepada Malaysia apabila ramai perwira negara gugur mempertahankan kedaulatan negara daripada dicerobohi pengganas hulu. Kesannya, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mewujudkan Eastern Sabah Security Command iaitu ESCOM bagi meningkatkan lagi keselamatan. Oleh itu, ancaman lanun dan pengganas boleh mengungut keamanan negara, namun dengan kecekapan dan ketekasan pihak keselamatan, masalah ini dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Ayat isi, pihak keselamatan perlu bersedia menghadapi pelbagai ancaman iaitu serangan lanun dan pengganas. Ayat huraian, kegiatan lanun dan rompakan bersenjata di laut meningkat sebanyak 17% di Asia. Malaysia tidak terkecuali. Ayat contoh, peristiwa Lahad Datu pada tahun 2013 iaitu Ops Daulat telah meninggalkan sejarah hitam kepada Malaysia apabila ramai perwira negara gugur mempertahankan kedaulatan negara daripada dicerobohi pengganas hulu. Ayat kebat ataupun ayat kesan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mewujudkan Eastern Sabah Security Command iaitu ESCOM bagi meningkatkan lagi keselamatan. Ayat penegasan, ancaman laut dan pengganas boleh menggugat keamanan negara, namun dengan kecekapan dan ketangkasan pihak keselamatan, masalah ini dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Perenggan kelima isi yang keempat. Di samping itu, kes penyelundupan haram dilihat semakin membimbangkan. Hal ini berkait rapat dengan laporan akhbar berita harian pada tarikh 4 November 2020 yang menyatakan bahawa isu penyelundupan arak dan rokok adalah masalah besar setiap negara. Sebagai contoh, penyelundupan haram telah mendatangkan kerugian yang besar dari segi kutipan cukai akibat pasaran dan penyelundupannya mengambil kesempatan ketika tempoh PKP pada Mac tahun lalu. Kesannya, peningkatan penguatkuasaan antara langkah yang diambil bagi mengekang masalah penyelundupan daripada terus berleluasa. Jelaslah bahawa aktiviti penyelundupan tidak ubah seperti duri dalam daging yang mampu menyebabkan ekonomi negara lumpuh. Bagi perenggan yang kelima, isinya adalah kes penyelundupan haram dilihat semakin membimbangkan. Uraiannya, laporan akhbar berita harian pada tarikh 4 November 2020 yang menyatakan bahawa isu penyelundupan arak dan rokok adalah masalah besar setiap negara. Ayat contoh, penyelundupan haram telah mendatangkan kerugian yang besar dari segi kutipan cukai akibat pasaran dan penyelundupannya mengambil kesempatan ketika tempoh PKP pada Mac tahun lalu. Ayat kebat, peningkatan penguatkuasaan antara langkah yang diambil bagi mengekang masalah penyelundupan daripada terus berleluasa. Ayat penegasan, aktiviti penyelundupan tidak ubah seperti duri dalam daging yang mampu menyebabkan ekonomi negara lumpuh. Setelah ayat penegasan, terdapat gambar menarik untuk perenggan ini iaitu duri dalam daging. Perenggan yang terakhir, kesimpulannya, semua pihak perlu mengambil kira setiap aspek agar keselamatan negara terjamin. Usaha yang konkret dan proaktif perlu dilakukan oleh semua pihak demi menjaga keselamatan dan kedaulatan tanah air. Oleh itu, pihak kerajaan dan rakyat perlu saling berganding bahu, berjabat tangan dan bersatu padu supaya visi dan misi negara tercapai. Diharapkan, semua pihak tidak bersikap bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing kerana negara kita tanggungjawab bersama. Bak kata peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ayat rumusan, semua pihak perlu mengambil kira setiap aspek agar keselamatan negara terjamin. Ayat matlamat, demi menjaga keselamatan dan kedaulatan tanah air. Ayat cadangan, pihak kerajaan dan rakyat perlu saling berganding bahu, berjabat tangan dan bersatu padu supaya visi dan misi negara tercapai. Ayat harapan, diharapkan semua pihak tidak bersikap bagai enau dalam luka, melepaskan pucuk masing-masing kerana negara kita tanggungjawab bersama.
Kita pergi pula kepada peribahasa yang sesuai untuk dimasukkan dalam karangan ini. Yang pertama, peribahasa muafakat membawa berkat. Maksud peribahasa ini ialah perkara yang dilakukan secara persetujuan semua pihak akan mendatangkan kebaikan. Contohnya, penduduk taman bahagia percaya bahawa sikap saling tolong-menolong antara satu sama lain dapat membawa berkat kepada kehidupan seperti muafakat membawa berkat. Peribahasa yang kedua, seperti enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Maksudnya, mementingkan diri sendiri atau tidak bersepakat. Contohnya, lelaki yang memakai baju berwarna biru tidak memberikan tempat duduk kepada wanita mengandung di dalam bas. Sikapnya itu seperti enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Peribahasa yang seterusnya, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Maksudnya, persefahaman dalam sesebuah masyarakat dapat membuahkan kejayaan manakala perbalahan akan menyebabkan perpecahan. Contoh ayat, seluruh rakyat Malaysia perlulah berganding bahu bagi memastikan keselamatan negara terjamin kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa yang keempat, sebelum nasi menjadi bubur. Maksudnya, sudah terlanjur, tak dapat diubah lagi. Contoh ayat, Amir menyesal tidak belajar bersungguh-sungguh sebelum menempuhi ujian, namun apakan daya nasib telah menjadi bubur. Seterusnya, peribahasa yang kelima, duri dalam daging. Maksudnya, sesuatu hal atau perkara yang tidak menyenangkan hati. Contoh ayat, kehadiran mak tiri yang busuk hati itu dalam keluarga Hanim seperti duri dalam daging. Peribahasa terakhir ialah terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Maksudnya, berhati-hati ketika bercakap kerana kata-kata tidak boleh ditarik balik. Contoh ayat, Ahmad baru tersedar bahawa dia telah menyinggung perasaan ibunya tetapi terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Itu sahaja dalam video ini. Sekian, terima kasih.